Konvoi diraja menerusi kembara Kenali Borneo tinggalkan kenangan manis kepada rakyat negeri di bawah bayu. Terus sahaja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Zahira, lawatan keluarga diraja ke Rumah Kebudayaan Hongkot Khoisan di Penampang pagi tadi amat dihargai para pemimpin negeri, khususnya pemimpin Kadazan Dusun yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong serta keluarga meluangkan masa hampir 2 jam melawat Rumah Budaya Khoisan serta berkenan menghadiri majlis santapan bersama pemimpin masyarakat. Bagi kami di sini adalah satu highlight yang tidak boleh dilupakan. Bukan saja itu, ini adalah satu petanda yang amat baik. Oleh sebab bagi kita di KDC ini, tujuan kita daripada awal pun ialah untuk menyatu dan menguatkan tali persaudaraan di antara kita yang rumpun Kadazan Dusun ini. Sesuai dengan matlamat kembara Kenali Borneo ini, saya amat yakin yang di Pertuan Agong ini ingin sangat mengenali apakah etnik-etnik ada yang di Sabah, apakah kebudayaan mereka, apakah bahasa mereka, apakah rumah tradisi mereka, dan apakah pembangunan yang telah dinikmati, dicapai oleh setiap etnik ini. Tuanku seorang yang sangat peramah. Dia senang bergaul dengan rakyat jelata. Ini yang saya nampak lihat tuanku juga dengan Permaisuri Agong sendiri. Kampung Budaya Khoisan ini menempatkan 11 rumah tradisi yang menonjolkan keunikan budaya sebahagian suku kaum di Sabah, khususnya Kadazan Dusun. Sementara itu, penduduk Penampang tidak melepaskan peluang bertemu dan bergambar dengan pasangan diraja ini yang di Pertuan Agong dan rombongan meneruskan kembara Kenali Borneo ke Sarawak hingga 13 September ini. Konvoi kembara Kenali Borneo yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong jadi kenangan abadi buat rakyat, terutama warga Tawau kerana menjadi lokasi pertama persinggahan pasangan diraja ini. Asma Asmuni ada bingkisannya. 4 September 2023 menjadi tarikh keramat dan bersejarah bagi seluruh penduduk Tawau di sini kerana di 0 km ini adalah destinasi yang pertama dan bermulanya acara jelajah kembara Kenali Borneo. Sememangnya hari yang indah buat ratusan ribu rakyat Tawau. Sambutan luar biasa diberi kerana ia peluang keemasan untuk beramah mesra lebih dekat dengan keluarga diraja ini. Rakyat jelata teruja dan menjunjung kasih atas keberangkatan Sri Paduka Baginda dek kepribadian tinggi Baginda yang mesra rakyat. Sangat-sangat gembira kerana yang datang ini adalah orang nombor 1 negara yang di Pertuan Agong yang julung-julung kalinya ke belakang ini. Dan alhamdulillah Tawau ini seminggu terakhir ini alhamdulillah dapat kunjung orang-orang yang terkenal, patah lagi yang di Pertuan Agong. Mereka boleh mengambil kesempatan ini dapat memahami orang kampungnya tradisi, memahami orang kampungnya susah, mendengar ini bagi orang kampung ialah satu sangat-sangat tidak lupa. Ini sejarah Agong dapat melawat. Menambah makna kepada kembara ini, pelbagai aktiviti kebudayaan dan pameran lebih 30 makanan tradisi dipersembah kepada Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Burasa dan ayam brengkes antara 22 menu istimewa makanan tradisi etnik Tawau. Tidak lengkap lawatan Sri Paduka Baginda jika tidak berangkat singgah ke kawasan keselamatan Pantai Timur Sabah Eskom Lahadatu. Baginda berkenan meninjau aset dan operasi agensi bertanggungjawab menjaga keselamatan di Pantai Timur Sabah itu. Baginda juga menitahkan kepada saya supaya menjaga sebaik mungkin kawasan Ezon ini daripada pencerobohan atau penceroboh dan juga jenayah. Beliau juga prihatin terhadap fasilitas untuk warga Eskom dan disahirkan melalui peruntukan 40 juta. Jadi kehadiran
Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara membuktikan kawasan ini adalah kawasan yang sangat selamat. Kenapa saya kata begitu? Sebabnya tuanku datang membawa kereta sendiri dan turun menyapa masyarakat setempat yang berjam-jam menunggu di pinggiran jalan. Pastinya, keterujaan rakyat negeri di bawah Bayu tidak terhenti di Tawau dan Lahadatu saja. Pengembaraan 11 hari menelusuri lebuh raya Pen Borneo yang menembungkan Sabah, Sarawak dan Brunei hingga 13 September nanti, keluarga diraja ini kekal dikenang sebagai raja berjiwa rakyat. Tuanku umpama kemuncak payung, patik di bawah berteduh diri. Dirgahayu Tuanku, Asmah Asmuni, RTM. Institusi pengajian tinggi digesa memainkan peranan mewujudkan persekitaran kondusif bagi melahirkan generasi muda sebagai tenaga kerja produktif. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata perkara itu perlu selari dengan perkembangan teknologi digital dan pembangunan e-bakat merangkumi pengetahuan dan kemahiran inovatif. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan Empowering Diversity in Leadership di Kota Kinabalu. Ucapan Ketua Menteri dibacakan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Pung Jinza. Terdahulu, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal dalam ucapannya berkata persidangan bertujuan meneroka dimensi kepelbagaian dalam kepimpinan. Ia penting ke arah memupuk kefahaman generasi muda menghormati keterangkuman. Program anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi Akademi Kepimpinan Tinggi bersama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Invest Sabah Berhad ini dijayakan 14 panel penceramah. Program imunisasi secara percuma perlu diberikan kepada kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun tanpa mengira status. Ini kerana adalah menjadi tanggungjawab pihak berwajib untuk menjaga kebajikan kanak-kanak. Perkara itu disuarakan bekas Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi ketika membicarakan isu kesihatan di Sabah sempena Majlis Jamuan Malam Persatuan Perubatan Malaysia MMA di Kota Kinabalu. Beliau berkata pemberian imunisasi percuma diharap dapat membantu mengelak penularan penyakit yang boleh dielak menggunakan vaksin. Katanya peruntukan kewangan yang dibelanjakan untuk tujuan penjagaan kesihatan amat berpatutan kerana ia satu pelaburan. Datuk Christina percaya pelaburan seumpama akan membuahkan hasil berganda sekiranya dilaksanakan. Baik, sekian paparan dari negeri bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kita terus saja bersama dengan Zahira. Silakan Zahira. Terima kasih Syarizam langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.